Tiga aplikasi baru diperkenal untuk kenal pasti baka induk sawit. Kerajaan Melaka nafi jual pemilikan pulau besar kepada syarikat Singapura. Dua warga emas rentung dalam kebakaran sebuah rumah. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysiaku. 5 edisi 12 Disember bersama saya, Nur Lela Muhammad Nur. Seperti biasa, selain tajuk-tajuk utama, L5 berlintas langsung ke negeri-negeri yang akan dimulakan dengan perkembangan dari Pulau Pinang bersama Abdullah Mahyudin. Kemudian kita akan ke Putrajaya bersama Muhammad Azamuddin Hussein. Kemudian kita akan ke Sabah bersama Imran Azmi Rosli. Dan diakhiri Sarawak, Muhammad Azizi Rahim. Setia bersama N5. Johor Corporation J-Corp melalui Kulim Malaysia Berhad bakal memanfaatkan 3 aplikasi baru yang membolehkan proses mengenal pasti baka induk kelapa sawit dengan lebih cepat dan tepat. Kerjasama dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB itu memberi penjimatan sehingga 5 tahun masa kajian berbanding 20 tahun menggunakan teknologi sedia ada. Menurut Pengarah Eksekutif Kulim, Zulkifli Zakaria, pihaknya komited memanfaatkan teknologi sedia ada daripada beberapa agensi kerajaan bagi memastikan Kulim terus berdaya saing dalam sektor perladangan. Cakap tadi, kita punya replanting program is 2%. 4%. So, we'll take the cycle lah. Dia tak boleh... takkanlah tak benefit untuk ekonomis untuk kita, buang semua sekali, tanam semua sekali. So, it will take time. The cycle will be there lah. Tapi Alhamdulillah, saya rasa Kulim dah mencapai apa yang kita nak. Beliau berkata demikian pada sidang media kerjasama sinergi Kulim dengan MPOB dan Nuklear Malaysia di Kota Tinggi. Pelbagai inisiatif dilaksana dalam usaha memastikan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D terhadap sektor kelapa sawit dan nenas MG2 dalam negara ini terus diperkukuh. Kulim turut memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama agensi Nuklear Malaysia dalam penghasilan varieti baru nenas yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap penyakit. Keberhasilan dan pencapaian inisiatif-inisiatif yang dilaksana Kementerian Pendidikan sepanjang 2019 akan dibentangkan esok. Menurut Menterinya Dr. Mazli Malik, rakyat juga bakal mendapat akses terhadap laporan berkenaan. Tanya-tanya, apakah pencapaian Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM sepanjang tahun 2019 ini? Pada 13 Disember, hari Jumaat, Kementerian Pendidikan Malaysia akan membentangkan kad laporan untuk tahun 2019. Segala pencapaian, segala kejayaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia akan dikongsikan melalui kad laporan ini. Ianya boleh diakses di laman web Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun di semua platform media sosial. Dr. Mazli berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan bicara naratif di Angkasa Puri. Sistem pendidikan negara melalui pelbagai perubahan tahun ini berdasarkan beberapa keutamaan. Ia termasuk penambahbaikan dan naik taraf sekolah daif. Sehingga kini Kementerian Pendidikan sudah menyiapkan sehingga 90% daripada 534 buah sekolah berkenaan. Dalam pada itu, Dr. Mazli menjelaskan kementeriannya telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti isu orang kurang upaya OKU dan melaksana garis panduan pendidikan inklusif Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Ia merupakan antara usaha berterusan kerajaan dalam memperkasa sektor pendidikan di Malaysia. Mengulas lanjut, Dr. Mazli berkata kerajaan meletakkan sasaran IPT Mesra OKU di seluruh negara menjelang 2025.
Kerajaan Negeri Melaka menafikan menjual pemilikan pulau besar kepada syarikat swasta dari Singapura untuk dibangunkan seperti yang tular di media sosial Facebook baru-baru ini. Ketua Menteri Adli Zahari bagaimanapun berkata sebahagian besar pemilikan pulau berkenaan iaitu sebanyak 80% adalah milikan individu dan hanya 20% pemilikan pulau berkenaan dimiliki kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka PKNM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Adli berkata perbincangan dengan pemilik terbesar pulau terbabit masih dijalankan bagi memastikan beliau boleh membangunkan pulau itu dengan kerjasama PKNM serta MAIM dan kerajaan negeri tidak pernah dimaklumkan tentang kabar penjualan terbabit. Malah katanya kerajaan negeri juga menerima peruntukan RM9 juta bagi menjalankan kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara UiTM yang bakal menghasilkan reka bentuk pelan pembangunan dan pelancongan pulau terbabit pada tahun hadapan. Dapat kita bangunkan dan masa yang sama kita boleh berbincang dengan Tan Sri Wan Azmi. Sebenarnya kalau kita lihat pulau besar itu sebenarnya bukanlah lagi menjadi milik kerajaan negeri. 80% sudah menjadi milik individu semasa kita mengambil alih pulau besar itu sendiri. Kecuali kalau syarikat swasta itu sendiri Tan Sri Wan Azmi menawarkan, itu di luar dari pengetahuan kita. Tapi setakat ini dalam kerangka kita yang kita faham 80% masih lagi dimiliki oleh Tan Sri Wan Azmi. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Melaka pada lawatan ke Dewan Undangan Negeri Dun Paya Rumput. Terdahulu tular di Facebook berkenaan pulau besar sedang dalam proses dijual kepada syarikat swasta Singapura dan pusat tahfiz yang terdapat di pulau itu pula akan dipindahkan ke Alor Gajah. Dalam pada itu katanya kerajaan negeri bersetuju untuk menerima penyerahan tunai dan aset berbentuk hartanah milik Dunia Melayu Dunia Islam DMDI dengan anggaran keseluruhan berjumlah RM144 juta. Dalam pada itu, Adli memaklumkan pihaknya telah mengenal pasti 46 kawasan seluruh di negeri itu yang berisiko dilanda bencana banjir kilat bagi memudahkan persediaan awal dilakukan. Daripada jumlah itu, 15 kawasan telah dikenal pasti di daerah Melaka Tengah, 16 kawasan di Alor Gajah, manakala 15 kawasan lagi terletak di daerah Jasin. Beliau berkata sebagai persediaan menghadapi bencana itu, kerajaan negeri melalui Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menyediakan 92 pusat pemindahan yang boleh menempatkan 26,060 penduduk terjejas banjir. Katanya juga 42 pembekal makanan dilantik bagi membekalkan barangan makanan kepada penduduk terjejas banjir yang mana 10 pembekal di Melaka Tengah, 5 di Jasin manakala 10 pembekal di Alor Gajah. Dan ada kemungkinan kita boleh menghadapi banjir kerana kita tengok walaupun di pantai timur tu tempoh banjirnya agak singkat tetapi kita mengambil kira semua faktor-faktor itu. Beberapa penambahbaikan prosedur juga telah dipersetujui sebagai persediaan sekiranya menghadapi bencana itu, termasuklah pembukaan pusat pemindahan sementara dibuka lebih awal apabila hujan lebat melebihi 3 jam. Banjir di Kota Tinggi Johor. Semua pusat pemindahan sementara banjir di daerah tersebut ditutup sepenuhnya 12.30 tengah hari tadi. 2 PPS terakhir yang ditutup ialah Sekolah Kebangsaan Teluk Ramunia dan SK Mawai yang menempatkan 70 penduduk terjejas. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataannya memaklumkan 3 PPS sebelum ini ditutup petang semalam melibatkan Kolej Vokasional, SJKC New Kota dan Dewan Sri Teratai. Sejak Ahad lalu, beberapa PPS dibuka akibat banjir dan menempatkan lebih 700 penduduk terjejas.
Bersua kembali, dua wanita warga emas ditemui maut dalam satu kebakaran rumah berlaku di Sungai Bawah Tanjung Piandang awal pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Aisyah Din, 80 tahun dan adiknya Ida Din, 56 tahun ditemui di pintu utama rumah kira-kira pukul 2.15 pagi. Ketua Polis Daerah Kerian, Superintendent Omar Bakhtiar Yaakob berkata, mayat mangsa dibawa ke Hospital Parit Buntar untuk tindakan lanjut. Tambah beliau, setibanya pihak bomba di tempat kejadian, rumah berkenaan telah terbakar sebanyak 80%. Operasi selesai kira-kira jam 6.27 pagi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Dalam pada itu, Mahkamah Session Kuala Kangsar hari ini membenarkan kes dua lelaki yang dituduh memberi sokongan kepada kumpulan LTTE dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan itu diputuskan Hakim Rohaida Ishak selepas dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Rohaiza Abdul Rahman bahawa pihaknya telah mendapat keizinan daripada Pejabat Peguam Negara untuk memindahkan kes tersebut. Hakim turut membatalkan permohonan peguam kepada kedua-dua tertuduh, Matthew Jude, untuk mendapatkan ikat jamin buat tertuduh. Bagaimanapun, Matthew berkata pihaknya akan mengemukakan permohonan tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur nanti. Terdahulu pada 28 Oktober lalu, tertuduh S. Arivientan, 27 tahun dan V. Balamurugan, 37 tahun didakwa telah memberi sokongan, memiliki dan mempamerkan item berunsur perbuatan keganasan atau berkaitan dengan kumpulan pengganas LTTE. Seorang majistret dihadapkan ke Mahkamah Session Khas Rasuah Kuantan atas 8 pertuduhan meminta dan menerima suapan membabitkan nilai RM295,000. Berdasarkan kesemua pertuduhan, Muhammad Amin Syahul Hamid, 38 tahun, didakwa meminta suapan RM185,000 dan menerima RM110,000 daripada seorang penjual rokok, Hasan Basri Ahmad Sultan Modo, yang merupakan tertuduh kes di bawah kendaliannya. Amin didakwa menerima suapan itu sebagai dorongan kepadanya untuk hanya mengenakan hukuman denda dan tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap Hasan Basri. Sedangkan pendakwaan terhadap Hasan Basri adalah di bawah Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967 kerana memiliki barang yang dilarang iaitu import rokok kretek dan rokok putih. Di bawah seksyen tersebut, Hasan Basri boleh dijatuhkan hukuman denda sehingga 20 kali ganda nilai barangan atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kesemua perbuatan meminta dan menerima rasuah tersebut didakwa dilakukannya antara Julai hingga Oktober 2019 di beberapa lokasi berbeza sekitar daerah Raub. Hakim Muhammad Ghazali Muhammad membenarkan Muhammad Amin diikat jamin RM25,000 bagi kesemua pertuduhan dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Pendakwaan terhadap Muhammad Amin dibuat mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 Akta 694. Dia boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama. Jika didapati bersalah, boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi bagi setiap pertuduhan. Di Mahkamah Majistret Ampang, Selangor, seorang warga negara Indonesia didakwa atas tuduhan membunuh rakannya yang juga warga Indonesia, Yatik Rawi, pada 27 November lepas. Tertuduh Ibnu Irawan berusia 34 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Firdaus Saidina Ali. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan diambil daripada tertuduh kerana kes bunuh adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Ibnu Irawan pada 27 November 2019 antara jam 8 hingga 10 pagi telah bertindak membunuh Yatik Rawi di Pangsapuri Seri Nilam, Badar Baru, Ampang. Mangsa kemudiannya ditemui anaknya yang baru pulang dari kerja dalam keadaan tertiarap di kediaman mereka. Hasil siasatan mendapati
didapati mangsa mati akibat dijerut leher dengan menggunakan kain selain kehilangan barangan kemas dan telefon bimbit. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Magistrate Muhammad Firdaus menetapkan 16 Januari depan untuk sebutan semula kes. Timbalan Pendakwa Raya diwakili Nur Intan Syakirah Zakaria. Di Kuantan, 2 buruh binaan warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan atas pertuduhan membunuh rakan sekerja mereka Oktober lalu. Tertuduh Hamid Hussein Muhammad Hussein, 31 tahun dan Muhammad Karim Hussein, 25 tahun mengangguk faham terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat secara bersama membunuh rakan senegara Abdul Kadir, 40 tahun di kawasan Tali Air, Kampung Padang Lalang, Cerating, Kuantan. Dalam kejadian itu, tertuduh didakwa menjerut mangsa menggunakan baju lengan panjang milik mangsa antara jam 7 hingga 8 malam 30 Oktober lalu. Tiada jaminan dibenarkan terhadap kedua-dua tertuduh dan magistrate menetapkan 13 Februari tahun depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan berdasiasat dijalankan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemui mati lemas di sebuah kolam takungan air di Kampung Pasir Kota, Kota Baru pagi tadi. Mangsa Muhammad Akil Darwish Muhammad Nur yang juga murid Sekolah Kebangsaan Pintu Geng dipercayai ke kolam itu bersama rakan-rakan untuk memancing petang semalam. Komander Operasi Bomba dan Penyelamat Zon Kota Baru, penolong penguasa bomba PGB Abu Hassan Muhammad Nawi, mayat mangsa ditemui terapung 10.39 pagi selepas 2 jam operasi. Pihaknya menerima panggilan pada jam 10 malam tadi. Seramai 25 anggota bomba termasuk pasukan penyelamat DIA PPDA serta pasukan polis, Angkatan Pertahanan Awam APM terlibat dalam operasi mencari mangsa yang bermula pada jam 9 pagi ini. Cari di sebab kita tak dapat laporan awal mengatakan di mana mangsa jatuh. Kita based on kepada pakaian dan juga slipper mangsa, and then kita buat search and rescue. Lebih kurang jam 10.39 pagi kita dapat jumpai mangsa lah terapung sebab kawasan yang dipenuhi oleh pokok piambang. Sementara itu, menurut ibu mangsa Hazilawati Abdul Hamid, 39 tahun berkata, ketika kejadian, dia berada di tempat kerja sebelum dimaklumkan oleh anaknya bahawa mangsa tidak pulang ke rumah pada jam 8 malam. Ekoran itu, dia bergegas membuat laporan polis sebelum gerakan mencari mangsa dilakukan di kolam itu. Pagi sebelum Kak Gigi juga kat atas rumah Tok Tua dulu. Rumah Tok Tua mana? Tu belakang masjid. Dekat situ juga? Dekatlah. Pukul berapa tu kat atas? Pukul 8 lebih. 8 lebih lah. Tak ada pemokat besar Ramadan jangan main sungai sebab dengar semua menioyak dia duduk main tepi-tepi ni lah. Hari-hari besar jangan main sungai, dia senyap je besar baik. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 untuk bedah siasat. 2 orang lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Bahau atas pertuduhan memindahkan lembu menggunakan lori tanpa permit yang sah pada Ogos lalu. Tertuduh Wan Nur Zakaria dan Syarul Bashar Samsudin masing-masing dikenakan denda sebanyak RM5,000 dan RM3,500 selepas membuat pengakuan tersebut sebaik pertuduhan dibacakan oleh Jurubahasa Mahkamah di hadapan Magistrate Kir Nizam Jemari. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh masing-masing memindahkan 26 ekor ternakan lembu hidup, manakala 12 ekor lagi dari Pahang ke Negeri Sembilan di 2 lokasi yang berdekatan pada tarikh yang sama. Kedua-dua tertuduh memindahkan lembu itu menggunakan lori secara berasingan tanpa sebarang dokumen kebenaran bertulis yang sah daripada pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sembilan atau wakilnya. Pendakwaan dikendalikan oleh pendakwa raya Jabatan
Jabatan Perkhidmatan Veterina Tuan Anwar Sulzi Tuan Abdullah dan Fazilah Abdul Karim. Magistrate kemudiannya menjatuhkan hukuman denda RM5,000 kepada Wan Nur jika gagal berbuat demikian dan boleh dipenjara selama 6 bulan, manakala Syarul Bashar didenda RM3,500 juga boleh dipenjara jika gagal membuat pembayaran. Angkatan Pertahanan Awam APM Pulau Pinang sentiasa siap siaga menghadapi monsun timur laut walaupun tiada sebarang amaran yang menunjukkan negeri itu berdepan bencana. Semua anggota dan pegawai APM dengan kerjasama agensi keselamatan lain sentiasa mengadakan latihan untuk menguji kemahiran, kecekapan dan pengetahuan mengendalikan aset logistik. Pulau Pinang, APM Negeri Pulau Pinang sebenarnya sentiasa membuat persiapan, persediaan dan yang paling penting adalah kesiapsiagaan secara total keseluruhan anggota pegawai dedikasi kita. Beliau memaklumkan demikian kepada pemberita sewaktu menjalankan latihan di Jabatan Laut pagi tadi. Seramai 50 anggota dan pegawai terlibat dalam latihan yang bermula di perairan Batu Uban sehingga Teluk Kampi di perairan Teluk Bahang. Ia sebahagian daripada persediaan menghadapi monsun timur laut yang bermula dari 24 Oktober lepas sehingga Februari depan. Monsun timur laut bercirikan aliran angin dari arah timur laut secara berterusan. Dalam tempoh ini, negara dijangka menerima 4 hingga 6 episod hujan lebat. Fasa awal monsun timur laut iaitu sehingga awal Januari 2020, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Manakala pada awal Januari dan Februari 2020, episod hujan lebat dijangka lebih tertumpu di Sarawak dan Sabah. Pulau Pinang meneruskan usaha membela wanita. Juga daftar buku ubat-ubatan halal yang pertama di dunia bakal dilancarkan. Butirannya kita bersama Abdullah Mahyudin di studio berita RTM Pulau Pinang. Abdullah, teruskan. Rakan setugas. Usaha menghentikan keganasan seksual terhadap wanita diteruskan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang PWDC. Kempen Penang Goes Orange PGO dianjurkan bagi menyemai kesedaran dan mengangkat martabat kaum hawa. Menurut Ketua Menteri Chow Kun Yeow, Pulau Pinang tidak akan berhenti bersuara demi kaum wanita. Pentadbiran kerajaan negeri ini berbangga kerana Pulau Pinang merupakan satu-satunya negeri yang melaksanakan dasar keterangkuman gender bagi mengurangkan ketidaksamarataan antara jantina. Dan haraplah bagi kaum wanita dapat menyedari tentang isu ini dan bagi yang lain dapat jugalah menghormati hak kaum wanita dan kanak-kanak. Setakat ini, 384 kes rogo telah dilaporkan kepada polis Diraja Malaysia PDRM sekitar tahun 2014 hingga 2018 di Pulau Pinang. 212 daripada mangsa rogok itu merupakan gadis berusia antara lingkungan 13 hingga 15 tahun. Malaysia bakal melancarkan farmakopia atau daftar buku ubat-ubatan halal yang pertama di dunia melalui perjanjian persefahaman MOU antara Universiti Sains Malaysia USM dan Penang International Halal Hub Halal Penang. Pengarah Institusi Perubatan dan Pergigian Termaju USM, Profesor Sheikh Azhar Sheikh Sulaiman berkata, USM menerusi Halal Studies in Service Research and Training, HASRAT, menjangkakan model farmakopia halal itu bakal dilancarkan pada tahun hadapan. Semua bahan-bahan kimia dan juga bukan kimia yang digunakan untuk pelbagai aspek untuk pharmaceutical. Jadi misalnya seorang ingin menghasilkan kosmetik dan dia meneliti bahawa ada bahan A di dalam kosmetik tersebut, untuk meneliti sama ada bahan ini daripada gelatin ataupun daripada bahan-bahan yang sumber-sumber yang berasaskan pohon ataupun binatang misalnya, dan semua itu akan didapati di dalam farmakopia tersebut. Jadi orang tak perlu rujuk 5-6 buah buku yang lain untuk meneliti satu aspek bahan itu saja.
Katanya ia bakal memberi manfaat bukan sahaja kepada rakyat Malaysia, malah kepada semua pemain industri serta pengguna produk dan perkhidmatan halal seluruh dunia. MOU ditandatangani Naib Chancellor USM, Profesor Dr. Faizal Rafiq Muhammad Adikan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan Antarabangsa Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna dan Pembangunan Keusahawan Negeri, Datuk Abdul Halim Husin. Baiklah, RM11,64,000 diperuntukkan Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang (PBBPP) untuk membaik pulih kerosakan yang berlaku pada 4 November 2017 akibat bencana alam yang mengakibatkan tanah runtuh dan pokok tumbang. Kerja baik pulih giat dijalankan sejak September 2018 hingga tahun ini membolehkan beberapa projek berjaya disiapkan seperti kerja penstabilan cerun sepanjang Upper Tuner Road, Masjid Bukit Bendera dan Bel Retiro, pengubahsuaian dan peningkatan tangki septik komunal dan penyempurnaan tapak nursery tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan pelawan. Menurut Ketua Menteri Chow Kun Yeow, kerja baik pulih ini sangat penting bagi menjamin keselamatan orang awam kerana Bukit Bendera sememangnya menjadi tumpuan pelancong tempatan dan luar negara. Tahun ini kita jangka penumpang yang menggunakan khidmat train vernacular akan mencecah 1.8 juta penumpang. Beliau memaklumkannya ketika melawat kawasan baik pulih di Bukit Bendera. Bermula pertengahan tahun hadapan, projek fasa keempat di stesen atas Bukit Bendera akan ditambah baik bagi keselesaan pengunjung. Baiklah, penganjuran Festival Perahu Naga peringkat antarabangsa yang diadakan di Pulau Pinang mampu memberi impak positif kepada ekonomi negeri. Menurut Esko Pembangunan Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan Warisan Pulau Pinang Yusun Hin, festival itu adalah yang kedua terbesar selepas larian Jambatan Pulau Pinang. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah pelancong ke Pulau Mutiara. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari bermula 8 dan 9 Disember itu berjaya menarik penyertaan negara luar seperti Korea, Hong Kong dan Kanada. Contoh kali ini kita telah mendapat sebanyak 65 tim dan separuhnya adalah dari pasukan-pasukan luar negara. Dan ini telah memberi satu impak ekonomi yang sangat baik, yang sangat positif untuk ekonomi Pulau Pinang ini. Baiklah, paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri untuk paparan lain N5. Baik, terima kasih rakan setugas dari sana. Baiklah, untuk mengetahui perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu, Emran Azmi Rosli ada laporan di RTM Kota Kinabalu. Teruskan Emran dengan laporan dari sana. Terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pejabat Persekutuan Sabah masih menunggu surat berkeliling rasmi daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah berhubung cuti am tambahan sempena perayaan Christmas yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal malam tadi. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Nur berkata cuti am tambahan berkenaan juga akan melibatkan penjual awam persekutuan di negeri ini. Dari negeri atau persekutuan akan juga menikmati cuti yang ditetapkan oleh CM. Itu berdasarkan kepada amalan biasa. Jadi walaupun kita masih menunggu surat perkeliling rasmi ataupun rasmi yang daripada pejabat Ketua Menteri atau pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program Fire Drill di bangunan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Negeri Sabah Mini Putrajaya, Kota Kinabalu. Terdahulu ketika merasmikan sambutan perayaan Christmas Kota Kinabalu 2019 di Padang Merdeka Kota Kinabalu malam tadi, Datuk Muhammad Shafie berkata pengisytiharan 24 Disember sebagai cuti am tambahan bermula tahun ini itu akan menjadikan tambahan 1 hari lagi cuti am termasuk pada 25 Disember. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet Negeri semalam. Datuk Muhammad Shafie berharap cuti am tambahan itu membolehkan penganut Kristian merayakan perayaan Christmas pulang ke kampung masing-masing lebih awal. Pilihan Raya Kecil Parlimen Kimanis, pimpinan kanan parti dalam Pakatan Harapan PH Sabah mencapai kata sepakat untuk memberi laluan kepada Parti Warisan Sabah Warisan bertanding pada PRK tersebut. Persepakatan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi PH Sabah
Datuk Christina Liu semalam yang dihadiri 16 wakil dari parti PH Negeri. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri sambutan Krismas Kota Kinabalu di Padang Merdeka, Datuk Christina yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Sabah berkata, kepimpinan PH Sabah bersetuju untuk memberikan ruang kepada warisan meletakkan calon pada PRK berkenaan. Baru-baru ini, Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu membatalkan kemenangan Datuk Seri Anifah Aman bagi Parlimen Kimanis dalam Pilihan Raya Umum ke-14 Mei tahun lepas. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan PRK Parlimen Kimanis Isnin ini di Putrajaya. Mesyuarat khas itu bagi membincangkan tarikh-tarikh penting urusan PRK berkenaan. Jabatan Perikanan memantau secara teliti kejadian air merah atau red tide yang dikesan masih berlaku di beberapa buah daerah negeri ini dengan terbaru di kawasan perairan Tuaran. Daerah lain seperti Putatan, Kuala Penyu dan Beaufort juga dikesan masih mempunyai bacaan toksin tinggi. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong berkata kejadian berkenaan dikesan selepas sampel air dan kerang yang diambil di perairan Sungai Mengkabong Tuaran mendapati kandungan paras sel spesies Pyrodinium bahamins mencapai paras toksin berbahaya. Di Purun Pasir Kuala Penyu masih positif, di Beaufort masih positif, di Kuala Penyu masih positif tinggi. Kuala Penyu itu yang jangan makan itu sisa lah. Mengkabung Tuaran masih positif juga. Berikutan itu, kementeriannya mengeluarkan amaran bahawa semua jenis kerang-kerangan tidak selamat untuk dimakan buat sementara waktu. Beliau memberitahu pemberita dalam Majlis Malam Veterinar sempena persidangan mesyuarat tahunan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah 2019 di Kota Kinabalu. Balai Bomba dan Penyelamat Atas Air Pertama Negara yang dibina di Jeti Pelancongan Sempurna beroperasi mulai hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Kamarul Zaman Malik Abdullah berkata, pewujudan balai atas air itu akan mempercepatkan respon anggota terhadap kejadian kebakaran serta kecemasan lain. Kita dapati jika kita respon dari darat, kita akan mengambil masa untuk turunkan bot dan sebagainya. Jadi bila ada balai atas air ni, respons kita lebih cepat. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Apresiasi Bomba bersama media peringkat Zon Tawau di BBP Tawau. Kamarul Zaman berkata balai atas air yang dibina dengan peruntukan RM200,000 itu dilengkapi 3 bot memadam kebakaran dan bot untuk operasi mencari dan menyelamat SAR serta bot EMRS. Turut ditempatkan seorang ketua balai serta 3 anggota penyelia selain 20 anggota dari pasukan bomba bantuan PBB yang merupakan penduduk setempat yang mendapat latihan kebombaan. Lebih 20 pengamal media di Tawau diraikan pada majlis ini. Jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort dan Membakut yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Mangsa Bencana Daerah di Dewan Salagon Beaufort meningkat kepada 443 orang daripada 157 keluarga setakat pukul 3.30 petang berbanding 438 orang daripada 156 keluarga pada pukul 11 pagi. Penduduk yang baru dipindahkan itu melibatkan 5 orang dari sebuah keluarga di Kampung Sungai Damit, Membakut. Menurut penolong pegawai daerah Beaufort Haji Awang Syairin Awang Bakar, meskipun terdapat beberapa buah kampung telah pulih, penduduk masih belum dibenarkan pulang berikutan keadaan cuaca tidak menentu dan beberapa jalan masih ditenggelami air serta belum boleh dilalui. Kesemua mangsa masih berada di pusat pemindahan sementara di Selangor ini dan belum dapat dibenarkan lagi untuk pulang ke rumah masing-masing. Beliau ditemui pemberita RTM di Pusat Pemindahan Mangsa Bencana Daerah di Dewan Selangor, Beaufort. Sementara itu, nasib penduduk terjejas banjir mendapat perhatian daripada Persatuan Wanita dan Kebajikan Bungawan yang menghulur sumbangan berbentuk makanan.
Kerajaan negeri sentiasa komited menyediakan saluran dan platform terbaik bagi meningkatkan sosioekonomi usahawan baharu dalam bidang industri kecil dan sederhana IKS di negeri ini. Antara usaha yang dijalankan termasuk menyediakan kursus keusahawanan. Pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah Azhar Datuk Haji Matusin berkata usaha juga diambil bagi meningkatkan kemahiran usahawan dalam penggunaan teknologi baharu serta memberikan bantuan mesin bagi meningkatkan pengeluaran dan pembungkusan produk usahawan IKS. Selain itu, usahawan IKS juga turut diberi peluang menyertai Expo Keusahawanan di peringkat nasional dan antarabangsa bagi mempromosikan lagi produk keluaran tempatan. Setakat Ogos lalu, sebanyak 6 Expo peringkat antarabangsa telah disertai usahawan IKS dari negeri ini dengan tempahan jualan mencecah 23 juta ringgit. Azhar menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program transformasi usahawan Sabah Terus MTI 2019 anjuran bersama Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah dan St. Covis Holdings Sdn Berhad di Kota Kinabalu. Program Terus MTI ini mula dilaksanakan pada tahun 2011 bertujuan membantu usahawan IKS yang menghadapi masalah pembangunan pemasaran dan strategi pembungkusan atau perkhidmatan. Seramai 25 usahawan IKS daripada 475 usahawan IKS yang memohon terpilih untuk menyertai program kali ini yang berlangsung selama 3 hari. Baik saudara, sekian dulu paparan bahan berita N5 dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Baik Emrah, terima kasih dengan perkembangan dari Sabah itu tadi. Baiklah, ke perkembangan lintas langsung negeri-negeri. Kita terus sahaja bersama Bumi Kenyalang. Kita bersama Muhammad Azizi Rahim di sana. Silakan Azizi. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan banjir di sekitar Pekan Marudi dilaporkan berada dalam keadaan terkawal dan paras air masih pada tren menahan setakat pukul 3 petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, penolong penguasa bomba Maureen Sim Ahlian berkata, paras air dilaporkan mencecah antara 0.3 meter hingga 1 meter hasil pemantauan banjir yang dijalankan di sekitar Pekan Marudi. Antaranya Kampung Narum, Kampung Baru, Kampung Ridan dan Ferry Point. Maureen berkata perkhidmatan feri masih beroperasi manakala tanda amaran bagi kawasan longkang dan parit telah ditandakan oleh pihak yang berkaitan untuk keselamatan awam. Beliau mengesahkan demikian ketika dihubungi pemberita RTM turut mendedahkan bacaan sukatan paras air di stesen hidrologi Marudi juga dilaporkan masih bertahan berada pada paras 5 meter. Sementara itu, pasukan bomba dari BBP Marudi telah berlepas menggunakan bot Kevlar bomba kira-kira pukul 2 petang bagi operasi penghantaran bekalan makanan dari Lapuk ke Long Sepiling. Terdahulu, Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Major Pertahanan Awam Ismail Mahidin dalam satu kenyataan memberitahu kenderaan kecil tidak dapat ke Bandaraya Miri ekoran keadaan banjir yang berlaku di sekitar Pekan Marudi. Maklumat daripada Jabatan Penerangan Negeri Sarawak juga mendapati projek pembinaan tebingan Baram Dataran Marudi dan Jabatan Marudi terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Manakala satu-satunya stesen minyak di Pekan Marudi berkemungkinan ditutup sekiranya paras air melimpahi bahagian dalam stesen minyak berkenaan. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri telah menghantar sebanyak 212 pek bekalan makanan ke kawasan terjejas banjir di daerah Beluru dengan kerjasama pelbagai agensi. Antara kawasan terlibat ialah Rumah Joseph Long Ajoy, Rumah Kompeni Tanjung Mawang dan Rumah Matthew Tiri Sungai Mangka Seruas. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Miri, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Hazli Shah Abdul Hamid turut memaklumkan kebanyakan paras air menaik dan menahan di kawasan terjejas banjir. Di Kuching, seramai 46 orang penduduk terjejas melibatkan 9 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Stapok setakat pukul 4 petang tadi. PPS berkenaan dibuka malam tadi ekoran hujan lebat berpanjangan. Perkembangan terkini yang baru diterima sebentar tadi. PPS Dewan Masyarakat Stapok telah ditutup pada pukul 5 petang sebentar tadi. Berita seterusnya, seorang wanita yang dilaporkan hilang dan dikuatiri lemas di Batang Sadong, Simunjan pagi tadi ditemukan meninggal dunia. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, mayat Siti Tamadalia Motada, 29 tahun, ditemui oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR pada jarak 50 meter dari lokasi mangsa disyaki hilang pada pukul 11.53 pagi.
Mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Wanita terbabit dilaporkan hilang dan disyaki lemas di Batang Sadong selepas kali terakhir dilihat membuang sampah di sungai tersebut pagi tadi. Pusat itu menerima panggilan berhubung kes berkenaan pada pukul 8.50 pagi sebelum mengaktifkan operasi SAR melibatkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Semunjan serta turut disertai pihak polis, rela serta penduduk kampung. Meski berdepan cabaran keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, Sarawak terus menarik kemasukan pelaburan dalam negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, setakat ini Jawatankuasa Koordinasi Industri ICC Negeri telah meluluskan 43 projek pelaburan berjumlah 17.85 bilion ringgit yang mewujudkan sehingga 10,000 peluang pekerjaan baharu di negeri ini. Sehubungan dengan itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata Sarawak akan meneruskan dasar mesra perniagaan untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung asing dan domestik FDI dan DDI. Langkah ini selaras dengan agenda transformasi untuk menjadikan Sarawak negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau menyatakan demikian semasa majlis makan malam pertama Persatuan Penghilang-Penghilang Malaysia FMM di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakil dari Pejabat Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman. Lebih 200 ahli FMM Sarawak termasuk pengerusinya Victor He Lutian dan Presiden FMM Kuala Lumpur, Tan Sri Datuk Soh Tian Lai menghadiri majlis sulung tersebut. Forum Tenaga Lestari dan Tenaga Diperbaharui SARIF berhasrat untuk menjadi pemangkin kepada usaha sama negara-negara di rantau Asia dalam inisiatif pembangunan tenaga diperbaharui ke arah mewujudkan masa depan berasaskan kelestarian tenaga di rantau itu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad SEB, Datuk Syarbini Suhaili, penganjuran SARIF 2019 telah menyaksikan pelbagai perbincangan berkaitan cabaran serta faktor penting ke arah pelaksanaan tenaga lestari dan diperbaharui khususnya dalam aspek pemandu polisi, teknologi, kewangan, penglibatan komuniti dan transformasi tenaga kerja. Beliau yang juga pengerusi SARIF 2019 menambah sokongan daripada pelbagai organisasi yang menyumbang kepada perbincangan tersebut dijangka akan meningkatkan pemahaman tentang cabaran bagi merealisasikan inisiatif tersebut. Justru menerusi SARIF 2019, pihaknya telah mengenal pasti 5 aspirasi utama yang akan diberi perhatian ke arah pembangunan tenaga lestari dan diperbaharui di Malaysia. Antaranya ialah bagi memastikan teknologi hidro besar diiktiraf sebagai sumber tenaga diperbaharui di Malaysia serta bekerjasama dengan kerajaan menerusi dasar-dasar sokongan yang menggalakkan perniagaan mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke dalam udara. Datuk Syarbini turut yakin SARIF 2019 mampu memperkukuh kerjasama di antara pemegang taruh utama dalam memenuhi matlamat pembangunan lestari SDG menjelang tahun 2030 yang ditetapkan pada Perhimpunan Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Beliau berucap demikian pada majlis penutupan SARIF 2019 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Lebih 700 orang delegasi dari dalam dan luar negara selain Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Amerika Syarikat, Australia dan Jepun hadir pada forum 2 hari anjuran SEB dan Kementerian Utiliti Sarawak. Fiesta 2020 atau Ambang Sambutan Tahun Baharu 2020 akan menjanjikan sambutan yang meriah di tebingan Kuching. Bersempena dengan itu, Wakil Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan memaklumkan beberapa program hiburan telah dirancang untuk warga kota Kuching. Sambutan tersebut akan diadakan selama 3 malam bermula pada 29 Disember ini dengan pelbagai acara diadakan seperti persembahan kebudayaan dan turut menampilkan penyanyi terkenal tanah air Dayang Nur Faizah. Pada malam 31 Disember akan berlangsungnya pertunjukan bunga api dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka hadir pada acara ambang sambutan Tahun Baharu itu.
Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Baik Azizi, terima kasih. Baiklah saudara, seterusnya kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama dengan Muhammad Azamuddin Hussein di sana. Silakan Azamuddin. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perarakan hari Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perarakan Hari Kebesaran Islam iaitu sambutan Maulidur Rasul bukan sekadar mengisi sambutan, malah ia dilihat sebagai komponen penting kebersamaan ucap tanda mengingati utusan terakhir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi bagi menghargai mereka yang terlibat, satu majlis penyampaian hadiah pertandingan perarakan kontingen Majlis Sambutan Maulidur Rasulullah SAW kebangsaan yang berlangsung 9 November diadakan di Putrajaya. Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW kebangsaan yang telah berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil menyaksikan 102 kontingen dengan 8,000 peserta dari pelbagai kementerian, jabatan dan agensi swasta. Antara yang berjaya menjadi johan ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Jabatan Audit Negara, Jabatan Pendaftaran Negara, Lembaga Tabung Haji, Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Kumpulan Tenaga Nasional Berhad TNB. Hadiah disampaikan oleh Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Muhammad Nuruddin Ibrahim. Apa yang penting di situ, kita di samping kita berarak, kita berselawat. Dan berselawat itu, dan memang setiap tahun memang ada pandangan-pandangan daripada para kontingen lah, daripada kementerian supaya diadakan perarakan. Kerana mereka ini nak lebih sambutan tu ada yang outdoor, ada indoor. Jadi mereka telah diberi peruntukan untuk uniform dan sebagainya, dan mereka pun ada semangat untuk berlatih dan menunjukkan bagaimana kreativiti mereka lah. Johan menerima wang tunai RM5,000, naib johan RM4,000 dan tempat ketiga RM3,000. JAKIM terus komited memperkasakan pegawai perkhidmatan Hal Ehwal Islam PHEI dalam menambah baik mutu kerja dan kebajikan para pegawai. Satu platform pertemuan antara pengurusan tertinggi JAKIM dan pegawai perkhidmatan Hal Ehwal Islam PHEI telah diadakan bagi menyelesaikan isu-isu semasa berkaitan perkhidmatan Hal Ehwal Islam. Forum yang diadakan di Institut Latihan Islam Malaysia ILM ini dihadiri hampir 600 pegawai-pegawai perkhidmatan Hal Ehwal Agama Islam dari seluruh negara. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama PKPU, Muhammad Ajib Ismail, Forum Perkhidmatan Hal Ehwal Islam JAKIM 2019 ini antaranya memberi peluang kepada para pegawai bertukar idea dan pandangan berkaitan kepimpinan dan hala tuju jabatan. Dan hasil daripada satu forum 1 jam lebih itu tadi, beberapa persoalan dan juga cadangan telah pun dijawab dengan baik, dan cadangan juga telah pun diambil kira, dan mudah-mudahan daripada hasil forum sebegini akan menjadikan perkhidmatan Hal Ehwal Islam khususnya dan perkhidmatan awam umumnya dalam konteks jabatan dan agensi yang berteraskan Hal Ehwal Islam akan menjadi lebih mantap dan juga lebih disegani. Majlis dirasmikan oleh Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Muhammad Nuruddin Ibrahim. Dalam ucapannya, beliau menyeru agar pegawai perkhidmatan Hal Ehwal Islam mempunyai kualiti standard dalam perkhidmatan agar dapat menjadi contoh kepada agensi-agensi lain. Baik, laporan tadi mengakhiri N5 dari Kompleks Islam Putrajaya untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik Azamuddin, terima kasih. Dan untuk perkembangan cuaca semasa kita langsung dari Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein di sana. Silakan Hafiz. Salam sejahtera. Pada detik ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang, sekitar 40 hingga ke 50 km sejam, dan ketinggian ombak semestinya boleh melebihi 4.5 meter. Dan jika diperhatikan melalui paparan carta angin ini juga, terdapat kawasan penumpuan angin di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan dengan adanya penumpuan angin ini, ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan beserta ribut petir.
Dan bawa masa kini Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang seteluk bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Amaran kategori kedua melibatkan kawasan perairan di negara kita iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta suka dan dragis laut, juga pada aktiviti perkapalan menangkap ikan dan kepada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada dan sekiranya ingin turun ke laut diharapkan lebih berhati-hati dan pastikan alat keselamatan mencukupi dan berfungsi dengan baik. Bagi kawasan daratan pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi dua negeri. Yang pertama di Semenanjung di negeri Johor yang melibatkan daerah Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kluang dan juga di Pontian. Manakala di negeri Sabah pula melibatkan tiga bahagian iaitu di bahagian Sandakan, Kudat dan juga di pantai barat, dan harus diingatkan hujan lebat dijangkakan boleh berlaku dalam tempoh ini dan ianya boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Bagi keadaan cuaca semasa di Semenanjung Malaysia, buat masa kini banyak negeri dalam keadaan yang agak cerah kecuali hujan di 1-2 tempat kini sudah mula berlaku di negeri Pahang, di negeri Perak, begitu juga di negeri Selangor. Kita jangkakan ianya akan lebih lebat menjelang ke lewat petang nanti. Begitu juga di hujan di 1-2 tempat yang berlaku di kawasan pesisiran pantai di daerah Muar dan juga di Batu Pahat. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri, iaitu di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan bagi mengikuti informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my dan pastinya muat turun aplikasi My Cuaca, begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali, bayaran interim kedua kepada 67,000 peserta Felcra seluruh negara yang dijangka dibuat mulai Ahad ini sememangnya amat dinanti-nantikan oleh pesertanya setiap tahun. Bantuan itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban serta menampung keperluan harian, terutama menjelang sesi persekolahan yang akan bermula tidak lama lagi. Amat mengharapkan pengurusan Felcra dapat terus mengekalkan prestasi agar tahap pengeluaran sawit dapat dioptimumkan sekaligus memperoleh pulangan hasil yang lebih baik. Dalam masa sama, mereka turut menghargai usaha yang dilaksanakan Felcra selama ini demi kebaikan peserta. Tapi saya percaya dengan pengurusan yang baik dengan 3 faktor utama, hasil yang tinggi,
harga yang juga tinggi, relatifnya tinggi sekarang ni, dan juga dengan kos yang terkawal. Jadi ini sangat penting kepada kita dan kita mengharapkan Pelkra akan lebih berdaya maju lah. Interim kali ini lebih meningkat daripada tahun lepas. Tahun ni kita dapat lebih kurang 1,100 dan tahun lepas lebih kurang 500. Jadi disebabkan kita rasa pengurusan Pelkra dapat mengekalkan kos pengeluaran. Jadi tahun ni agak meningkatlah. Dan adanya bantuan dividen yang begitu baik membolehkan keluarga peserta-peserta Pelkra ini mendapat rahmat, yang mana pada jangkaan saya perkara ini akan berterusan sampai bila-bila. Berterima kasih kepada pihak Pelkra yang mana pada kali ini dividen yang kami terima yang diumumkan oleh pihak Pelkra agak tinggi sedikit daripada sebelum-sebelumnya. Yang inilah yang kami harapkan bagi peserta-peserta. Selasa lalu, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mengumumkan agihan keuntungan interim kedua berjumlah RM50.54 juta kepada 67,000 peserta di seluruh negara. Di Perak, terdapat seramai 9,873 peserta Pelkra yang layak menerima bayaran interim kedua berjumlah RM8.48 juta. Syabas diucapkan kepada semua atlet negara atas pencapaian anda daripada RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemenang pingat pada Sukan C ke-30 di Filipina yang melabuhkan tirainya semalam. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara berkata, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong amat gembira dengan pencapaian para atlet negara dan bangga melihat jalur gemilang dikibarkan sebagai pengiktirafan terhadap kejayaan mereka. Baginda juga berharap kejayaan itu akan menjadi pemangkin untuk atlet-atlet lain berusaha lebih keras dan kekal komited untuk mencapai kecemerlangan. Yang di-Pertuan Agong juga menggalakkan rakyat Malaysia untuk terus berusaha mencapai impian mereka dan kekal bersemangat untuk mencatatkan kejayaan demi diri sendiri dan juga untuk negara. Malaysia menamatkan kempen Sukan C dengan meraih 56 pingat emas, 58 perak dan 71 gangsa. Persatuan Badminton Malaysia BAM meneruskan kerjasama dengan wilayah Ehime di Jepun sebagai persiapan menjelang Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan misi meraih pingat emas pertama negara di tamasya itu. Kali ini sebahagian lagi pemain senior dan remaja negara akan dihantar menjalani latihan di sana. Duta Besar Jepun ke Malaysia Hiroshi Oka berkata Malaysia mempunyai ramai pemain yang kini menduduki ranking terbaik dunia sekaligus dapat berkongsi pengalaman bersama pemain-pemain Jepun apabila berada di wilayah Ehime nanti. To see many badminton players going to Japan for doing trainings and practicing, and particularly I'm from Ehime. So there is a personal joy of see this national team is going to Ehime, and Ehime is a good place for doing practices.
Beliau ditemui media selepas melawat Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara, Kuala Lumpur untuk melihat sendiri fasiliti yang terdapat di pusat latihan kem badminton negara itu. Diiringi Setiausaha Agung BAM Kenny Go, program yang sebelum ini berlangsung pada 19 hingga 28 Ogos lalu merupakan sebahagian daripada kolaborasi BAM bersama Persatuan Badminton AHIME EBA menerusi memorandum persefahaman ditandatangani kedua-dua pihak. 20 pemain akan dihantar menjalani latihan di AHIME nanti, antaranya Lee Zia Ji, Aaron Chia dan Sonia Chia. Baiklah saudara, N5 edisi 12 Disember berakhir di sini. Bagi anda yang ingin mendapatkan transmisi My Freeview Digital TV, boleh mengikuti langkah-langkah berikut bagi pertukaran platform TV digital. Layari Facebook Berita RTM, juga tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Freeview 123. Terus setia bersama kami di RTM yang diiktiraf jenama yang dipercayai di Malaysia. Saya Nurlela Muhammad Nur Salam, sayangi Malaysiaku. Assalamualaikum.